COVID-19 terus melonjak, rekod tertinggi 6,075 kes. Degil melanggar SOP punca kluster Kampung Pauh 5 Bacok Kelantan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita wilayah Rabu 19 Mei 2021 bersama saya Miza Usni Muhammad dan juga rakan jurubahasa isyarat Tan Libi. Jadi terus bersama kami untuk perkembangan berita dari seluruh negara. Saudara, untuk lintas langsung hari ini kita akan mulakan dengan dari Bumi Penyalang iaitu bersama Vanessa Marin dan antara fokusnya sistem pengaksian zon janji temu bantu lancarkan proses vaksinasi dan diikuti lintas langsung dari negeri di Bawah Bayu yang akan dibawakan Enisa Dalus dengan tukuan berita mengenai perkembangan banjir di Beaufort. Dan akhir sekali kita akan ke Pahang bersama-sama Rozihanis Abdul Rahman dengan fokusnya kealpaan pematuhan SOP menjadi pencetus peningkatan semula kes COVID-19 di negara ini. Jadi terus setia bersama berita wilayah. ...75 kes baru COVID-19 dilaporkan hari ini yang tertinggi sejak negara dilanda wabak itu pada Februari tahun lalu dan kali terakhir Malaysia merekodkan angka harian tertinggi ialah pada 30 Januari lalu sebanyak 5,728 kes. Dan Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah berkata Selangor kekal mencatat bilangan jangkitan baharu yang tertinggi dengan 2,251 kes. Ini diikuti Johor dengan 699 kes, Kuala Lumpur 660, Kedah 445 dan Kelantan 441 kes. Degil melanggar SOP punca tercetusnya kluster Kampung Pauh 5 Bacok Kelantan sehingga PKPD dilaksana bermula hari ini sehingga 1 Jun depan dan penduduk kampung berkenaan didakwa menunaikan solat fardu dan tarawih antara 20 hingga 40 jemaah tanpa penjarakan sosial. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Kelantan JKNK Datuk Dr. Zain Hussein mengesahkan penduduk kampung didapati telah melanggar SOP yang ditetapkan. Yang kita dapati bahawa mereka telah melaksanakan solat dan tidak mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan juga pelawatan pegawai-pegawai kita di surau tersebut kita dapati juga mereka tidak menyediakan SOP yang sepatutnya lah, seperti pengimbas suhu, buku daftar dan sebagainya lah. Setakat Isnin, 84 individu daripada 423 individu yang menjalani ujian saringan didapati positif COVID-19 termasuk sepasang bayi perempuan kembar berusia 5 bulan. Beliau berkata demikian pada sidang media ketika meninjau Kampung Pauh 5 Mukim Gunung Bacok dan Kampung Pauh 5 Mukim Banggu Kota Baru yang dilaksanakan PKPD mulai tengah malam tadi sehingga 1 Jun depan. Hadir sama Ketua Polis Kelantan Datuk Syafiqin Mamat. Dan bermula hari ini, 41 pasukan pemantau ditugaskan bagi memastikan pematuhan prosedur operasi standard SOP dalam kalangan penduduk berikutan PKPD di daerah Kota Star sehingga 1 Jun depan. Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Muhammad Rizwan Saleh menjelaskan untuk PKPD itu jumlah pasukan pemantau ditambah berbanding 9 pasukan sebelum ini yang akan berada di lapangan bagi memantau segala pergerakan dan aktiviti di lokasi berkenaan. Pasukan pemantau itu akan melaksanakan di seluruh daerah termasuk laluan tikus, kawasan perumahan, kampung, pasaraya, kedai runcit dan sebagainya.
So nasihat saya secara umumnya patuhi SOP dan sentiasa update kemas kini diri sendiri dengan SOP. So kita ada laman sesawang Majlis Keselamatan Negara, dan kita juga IPD Kota Star juga kita akan selalu kemaskini berkaitan dengan maklumat-maklumat terkini berkaitan dengan SOP, berkaitan dengan penutupan jalan dan sebagainya di dalam Facebook Polis Kota Star. Beliau terdahulu meninjau sekatan jalan raya SJR sempena PKPD daerah Kota Star di Plaza Tol Alor Star Utara. Sepanjang tempoh PKPD itu juga beberapa jalan utama untuk masuk ke daerah Kota Star ditutup. 9 jalan ditutup sepenuhnya, antaranya Plaza Tol Alor Star Selatan, Jalan Gunung Sungai Korok, Simpang Jelai, Jalan Tok Keling, Tokai Simpang 4, Persimpangan Lampu Isyarat Bukit Pinang, Simpang Gelung Air dan Lampu Isyarat Titi Haji Idris. Jitra Kedah turut dikenakan PKPD. Justeru Pertubuhan Badan Bukan Kerajaan NGO dan orang awam dinasihat untuk tidak menghantar sendiri barangan keperluan kepada penduduk di lokaliti berkenaan. Sebaliknya, sebarang bentuk sumbangan boleh disalur menerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB di Pejabat Daerah Kubang Pasu untuk tindakan lanjut. Pemakluman itu jelas penyelaras Don Jitra Dato' Aminuddin Omar bagi memastikan tiada mana-mana pihak bertindak tanpa kebenaran pihak berkuasa. Langkah itu juga bagi mengelak risiko lebih besar yang boleh mengakibatkan penularan COVID-19 di lokaliti lain. Semua orang perlu mematuhi SOP ini. Tak kiralah sama ada kita nak salur bantuan atau sebagainya, mesti melalui proses yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Kita tak boleh sewenang-wenangnya atas dasar kemanusiaan kononnya kita bertindak sendiri-sendiri untuk menghantar makanan, barangan dan sebagainya kepada penduduk yang terlibat. PKPD dilaksanakan di 9 lokaliti di Bandar Darul Aman dan Lubuk Kawah Jitra selama 14 hari bermula semalam hingga 31 Mei ini. Akibat menganjurkan Majlis Keramaian ketika pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, Polis Labuan telah menahan seorang lelaki tempatan berusia 47 tahun dan ia merupakan tangkapan kes pertama melibatkan Majlis Pertunangan. Ketua Polis Labuan, Superintendent Ahmad Jawila berkata susulan laporan mengenai rakaman video berdurasi 14 saat yang tular di media sosial dipercayai Majlis Pertunangan pihaknya telah menjalankan siasatan lanjut dan berjaya mengesan pihak penganjur. Video tersebut turut memaparkan kehadiran tetamu dianggarkan lebih 20 orang tanpa penjarakan sosial dan tidak memakai pelitup separuh muka. Kejadian berlaku pada 16 Mei lalu di penempatan warga asing Kampung Baru Selamat. Suspek ditahan pada 17 Mei kira-kira 8.30 malam. Peringatan demi peringatan, pihak polis telah sampaikan bahawa tidak akan terlepas mana-mana pihak yang cuba-cuba mengambil kesempatan dengan alasan bahawa mereka tidak dapat dikesan oleh pihak polis. Anggapan ini salah. Ini adalah contoh yang terbaik. Apabila dapat dikesan, walau dengan hanya sedikit maklumat, ianya insya-Allah akan berakhir dengan kejayaan tangkapan. Kes disiasat di bawah Seksyen 265 Kanun Kesiksaan dan Perintah 16 Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Pindaan 2021. Jika sabit kesalahan, boleh dihukum penjara 6 bulan atau denda atau kedua-duanya sekali. Bagi peniaga makanan tradisi yang sinonim dengan sambutan Aidilfitri iaitu lemang dan rendang, kelonggaran yang diberi terhadap peniaga pada pelaksanaan PKP kali ini membantu mereka untuk terus mencari pendapatan sempena musim perayaan. Peniaga lemang Muhammad Suhaimi Muhammad Haris berkata jualan lemangnya tahun ini lebih rancak kerana dapat beroperasi secara fizikal di premis perniagaannya. Tahun ni lebih baiklah, senang cerita dia lebih baiklah daripada tahun lepas. Tahun ni kerajaan dah bagi kita kelonggaran sikit kan. Kita boleh berniaga, cuma last minute lah kita kena PKP balik. Pak Dixon yang menjadi laluan utama bagi pergerakan merentas negeri ke Melaka tahun ini menjadi lengang, namun jualannya masih mendapat sambutan daripada penduduk setempat. Jelas Suhaimi, dia tidak akan berputus asa dalam mencari rezeki di musim PKP ini walaupun mendepani pelbagai cabaran.
Saban hari di media sosial ada sahaja usaha pihak tertentu cuba menakut-nakutkan masyarakat untuk tidak menerima suntikan vaksin COVID-19 meskipun masih ada yang ragu-ragu akan penggunaan vaksin COVID-19. Data Kementerian Kesihatan KKM menunjukkan lebih 10 juta rakyat telah mendaftar bagi program imunisasi COVID-19 kebangsaan dan di Perak rata-rata golongan belia bersedia menerima suntikan vaksin COVID-19. Jadi untuk perinciannya kita terus saja bersama wartawan Fahmi Muhammad Nur. Sehingga 17 Mei, 62,346 individu telah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin COVID-19 di negeri ini. Mereka terdiri daripada petugas barisan hadapan dan golongan warga emas menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan fasa pertama dan kedua. Pengerusi Jawatankuasa Kesihatan, Sains, Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Negeri, Muhammad Akmal Kamarudin berkata, jumlah pendaftaran penerimaan vaksin bagaimanapun masih rendah. Usaha berterusan masih dijalankan pelbagai agensi bagi membolehkan imuniti kelompok dicapai. Pihak kerajaan negeri telah pun memperhebatkan untuk orang ramai mendaftar melalui email sejahtera untuk diambil vaksin, terutamanya melalui Jabatan Penerangan Negeri Perak yang bekerja keras dan betul lumus, dan juga melalui jabatan-jabatan dan agensi-agensi seperti APM dan lain-lain. Jadi kita harap nasihat kita supaya masyarakat sedar dan segera untuk mendaftar untuk menerima vaksin ini. Dalam pada itu, maklum balas yang diterima daripada golongan belia amat menggalakkan. Kebanyakan mereka teruja untuk menerima suntikan vaksin menerusi fasa ketiga yang dijangka bermula Ogos depan. Bagi warga pendidik, suntikan vaksin ini adalah sangat penting untuk guru kerana ia dapat membendung penularan COVID-19 selain dapat mengurangkan risiko jangkitan di sekolah. Saya memang menantikanlah untuk divaksin dan saya harap seluruh rakyat Malaysia pun begitu juga supaya kita dapat mencapai imuniti kelompok dan dapat menjalani rutin kehidupan kita seperti biasa. Lagi cepat kita vaksin, lagi bagus. Sebagai seorang belia, saya sudah tidak sabar lagi dan sudah bersedia untuk menerima suntikan vaksin. Dan apabila divaksinkan, mungkin mampu mengurangkan kebarangkalian untuk dijangkiti dan juga ini merupakan tanggungjawab kita untuk mencapai imuniti kelompok. Nada sama turut disuarakan pengamal media yang berisiko terdedah dengan pandemik COVID-19. Kita juga sedia maklum, pengamal media merupakan frontliner yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai situasi sewaktu menjalankan tugas. Saya bagi pihak pengamal media negeri Perak memohon agar dapat disegerakan pemberian vaksin kepada kami. Susulan peningkatan kes harian COVID-19 di Malaysia dan di Perak ini khususnya sudah pastilah wujud kebimbangan dalam kalangan masyarakat. Bagi golongan belia, mereka tidak sabar untuk menerima suntikan vaksin COVID-19 dan mengharapkan proses itu dapat dipercepatkan. Ini bagi menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan sekaligus membendung penularan wabak COVID-19. Jadi apa tunggu lagi? Jom bervaksinasi, lindung diri, lindung semua. Fahmi Muhammad Nur, Berita RTM. 2 kanak-kanak lelaki lemas manakala seorang lagi berjaya menyelamatkan diri dalam kejadian di tali air di Kampung Kelam, Tanjung Keling, Melaka lewat petang semalam. Mangsa pertama yang meninggal dunia, Muhammad Fakrullah Rozami, 9 tahun, ditemukan lemas oleh bapanya di dalam tali air sedalam 1.2 meter pada 6 petang. Manakala Badrul Azhar Nizam Bacik, 9 tahun yang dikatakan hilang, ditemukan lemas oleh pasukan bomba pada 9.35 pagi tadi di lokasi berdekatan penemuan mayat mangsa pertama. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Melaka, Penguasa Bomba Zulkhairaini Ramli berkata sebaik menerima panggilan kecemasan, sepasukan pegawai dan anggota digerakkan ke lokasi.
Berdasarkan maklumat awal, 3 kanak-kanak lelaki itu bermain di kawasan tali air yang terletak kira-kira 1.6 km dari kediaman mereka. Bagaimanapun, keseronokan itu bertukar tragedi apabila Muhammad Fakrullah lemas manakala kembarnya Muhammad Fakhruddin Rozami sempat menyelamatkan diri dan pulang ke rumah untuk memaklumkan kejadian itu kepada ahli keluarganya. Sementara seorang lagi rakannya gagal ditemukan. Menurut Zulkhairani, operasi mencari dan menyelamat SAR giat dijalankan di sekitar kawasan tali air selain di daratan membabitkan radius 2 km dari lokasi sejak malam tadi. Seramai 20 orang anggota bomba dan 4 anggota polis terbabit dalam operasi berkenaan selain dibantu penduduk kampung. Baiklah saudara, sebelum kita ke lintas langsung negeri-negeri, kita ikuti dahulu laporan cuaca semasa oleh Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nafizi Mak Nafiah. Silakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan pada petang ini dengan melihat keadaan cuaca semasa. Imej satelit menunjukkan kelompok awan aktif pada hari ini lebih tertumpu di sekitar kawasan negeri Sabah dan juga Sarawak, dan keadaan ini dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui tinjauan imej gemar radar. Imej menunjukkan keadaan cuaca hujan dan ribut petir didapati berlaku pada petang ini di kawasan-kawasan sekitar pedalaman negeri-negeri di barat Semenanjung, termasuklah di sekitar kawasan pedalaman negeri Pahang. Selain itu, hujan lebat dan ribut petir juga berlaku di negeri-negeri sekitar utara Semenanjung, dan semua keadaan cuaca ribut petir ini dijangka mampu untuk berterusan sehingga ke lewat malam nanti, terutamanya bagi kawasan di sekitar utara Semenanjung ini. Kita teruskan pula dengan melihat keadaan cuaca untuk negeri Sabah dan Sarawak. Keadaan cuaca hujan dan ribut petir dilihat turut berlaku di hampir kesemua bahagian untuk kedua-dua negeri berkenaan sejak tengah hari tadi. Dan keadaan cuaca yang lembap ini adalah disebabkan oleh terdapatnya penumpuan angin di sekitar kawasan perairan barat negeri Sabah. Keadaan cuaca yang lembap bagi kedua-dua negeri ini juga dijangka mampu untuk berterusan sehingga sekurang-kurangnya lewat malam nanti. Oleh itu, orang ramai khususnya bagi mereka yang berada di kawasan berkedudukan rendah dan di kawasan yang kerap banjir dinasihatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca tersebut. Sekian dahulu info cuaca buat kali ini. Sebelum berpisah, kita lihat tinjauan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Baik, terima kasih Nafizi dari Met Malaysia. Dan saudara, berikut harga petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini sehingga 26 Mei ini. Sistem pengasingan zon janji temu bantu lancarkan proses vaksinasi antara tumpuan bumi ke Nyalang hari ini. Jadi langsung bersama Vanessa Mering di RTM Kuching. Jadi silakan.
Terima kasih Miza, salam hormat dan salam sejahtera. Proses pemberian vaksin di Pusat Pemberian Vaksin PPV Stadium Tertutup Sibu kini semakin lancar setelah sistem pengasingan zon masa janji temu diperkenalkan. Menteri Muda Kesihatan Awam dan Perumahan Dr. Anwar Rapai berkata, sistem pengasingan mengikut zon masa itu dibuat supaya penerima vaksin diasingkan mengikut masa janji temu masing-masing. Jelasnya melalui sistem itu, kesesakan di PPV Stadium Tertutup Sibu berjaya diselesaikan selain melancarkan lagi proses pendaftaran penerima-penerima vaksin. Penerima vaksin juga tidak lagi bersesak kerana diasingkan mengikut zon masa janji temu. PPV berkenaan mempunyai kapasiti untuk memberikan suntikan kepada 140 orang dalam masa 1 jam. Dan alhamdulillah begitu lancar sekali pemberian vaksin di Indo Stadium ini, dan juga mereka tidak perlu menunggu lama apabila mereka mengikut jadual yang telah diberikan. Ada paling cepat mereka telah beritahu saya adalah 15 minit selepas sampai di sini mereka telah mendapat vaksin tersebut. Beliau ditemui media selepas melakukan tinjauan ke PPV Stadium Tertutup Sibu. Dr. Anwar dalam pada itu berkata pihaknya akan menubuhkan pasukan sukarelawan untuk menyediakan pengangkutan kepada warga emas yang terlantar ke PPV Stadium Tertutup Sibu. Perbincangan sedang dilakukan untuk mencari organisasi bukan kerajaan yang boleh membantu menyediakan kemudahan itu. Terdahulu, Dr. Anwar menyerahkan sumbangan 4 unit mesin pemeriksaan tekanan darah kepada petugas barisan hadapan di lokasi tersebut. Tiada sejarah perjalanan ke lokasi yang dikesan positif COVID-19 ataupun mempunyai kontak rapat, namun 5 sekeluarga tetap dijangkiti COVID-19 tanpa mengetahui puncanya. Wartawan Debbie Amanda Padan ada perkongsiannya. Silakan Debbie. Baik, terima kasih rakan setugas di studio RTM Kuching. Baik, saya kini berada di rumah salah seorang bekas pesakit COVID-19 iaitu Encik Zulkifli Abdul Razak. Selamat petang, Encik. Selamat petang. Baik, Encik, boleh kongsikan bagaimana dengan pengalaman Encik sekeluarga dan berapa ramai ahli keluarga yang disahkan positif COVID-19 ini? Okey, saya ada 3 orang anak dan keseluruhan 5 orang positif COVID. Okey, saya tahap 4 dan isteri saya tahap 5. Pengalaman saya pada 29 bulan tu saya didapati positif COVID-19 dengan isteri saya di Borneo Specialist. Lepas tu saya dibawa ke hospital SGH dan 2 hari kemudian didapati anak saya ketiganya semua positif. Dan pada 29 bulan isteri saya dimasukkan ke dalam ICU dan saya merasa terlalu down sangat bila mendengar isteri saya masuk ICU dan saya pula di mana diberi pernafasan juga tapi yang lebih kurang 20%. Jadi saya sentiasa berdoa lah supaya saya sembuh dan semua ahli keluarga saya sembuh lah. Saya nasihatkan kepada masyarakat di luar sana, COVID-19 ni adalah satu wabak yang sangat berbahaya. Dia bukan wabak di Malaysia saja dan dia adalah global, dunia. Jadi saya sarankan kepada semua masyarakat ikutlah SOP. Sebagai contohnya, pakailah pelitup muka. Kalau nak keluar rumah, hanya ketua rumah saja yang keluar. Anak-anak atau isteri biarkan tinggal di rumah. Kalau seboleh-bolehnya, kalau dapat, tak perlu untuk keluar. Okay, just untuk stay dalam rumah saja. Lepas tu selalu menggunakan sanitizer dan kalau pulang daripada luar tu mesti mandi dan pakaian tu mesti dicuci lah. Okay, mesti ikut SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Kalau semua masyarakat bekerjasama, saya rasa Tan Sri Nur Hisham pun rasa happy dan dapat bendung untuk COVID-19 ni sebab dia punya quarantine period tu mesti minimum pun 14 hari. Jadi kalau boleh semua masyarakat stay at home saja. Okey. Terima kasih Encik Zulkifli untuk sama-sama perkongsian sebentar tadi. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan. Kita kembali bersama rakan setugas di studio RTM Kuching. Silakan. Terima kasih Debbie.
Keputusan Kerajaan Sarawak membenarkan penggunaan vaksin keluaran AstraZeneca secara sukarela dianggap satu keputusan yang baik. Setiausaha politik Ketua Menteri Michael Tiang berkata, vaksin AstraZeneca telah pun digunakan di seluruh dunia dan ada penduduk di negeri ini bersedia menerima suntikan vaksin tersebut. I think that is very well. And I have friends in Semenanjung. They register. They're willing to register whole family for AstraZeneca. So a right to choose being given to the people. I think this is a well welcoming decision. Bercakap kepada media Sibu, Michael berkata individu yang belum mendaftar untuk program imunisasi COVID-19 kebangsaan untuk segera mendaftarkan diri mereka. Suntikan vaksin bukan sahaja untuk melindungi diri sendiri tetapi juga untuk keluarga dan rakan-rakan mereka. Sementara itu, beberapa warga emas yang ditemui mengalu-alukan penggunaan pelbagai jenis vaksin untuk melengkapkan program imunisasi COVID-19 di negeri ini. Mereka juga berharap program pemberian vaksin dilaksana dengan teratur agar lebih ramai yang dapat menerima vaksin berkenaan. Ya, mana-mana aja bolehnya. Asal diberi vaksin saja. Ya, beri vaksin saja. Janji barang ya diatur betul bang, dengan cara syarat betul. Jadi orang percaya bah nak. Jadi barang ya kata orang nak, si ada masalah bah. Senang juga orang atur bah. Orang mau jadi batinnya pun nyaman juga dengannya. Vaksin bagus tu, mun orang kata bagus-baguslah. Ni ada macam lain, kami tu nerima aja. Si kisah, saya ada aja. Sebab menjaga keselamatan kita pun mah. Pendapat sama turut dikongsi Razali NB 62 tahun yang merupakan golongan orang kurang upaya. Okey dia lah. Nak pertama sekali mencegah kita daripada jangkitan virus tu nak. Virus COVID-19 lah. Jadi boleh kita dapat memutuskan rantai kata orang nak. Ya, bagi pendapatan saya lah. Bolehlah. Pasukan Petugas Imunisasi COVID-19 CITF Sarawak telah memutuskan untuk membenarkan penggunaan vaksin AstraZeneca secara sukarela bagi melengkapkan plan vaksinasi COVID-19 di Sarawak. Pasukan Polis Marin PPM Wilayah 5 Sarawak berjaya merampas 575 kotak barangan kontraban jenis rokok bernilai lebih 4.3 juta ringgit dalam satu operasi kontraban awal pagi semalam. Komander PPM Wilayah 5 Sarawak ACP Syamsul Kasim berkata, dalam operasi itu sepasukan pegawai dan anggota daripada unit Resip Marin dan PPM Wilayah 5 Kuching telah menahan sebuah lori di Jalan Serian Sri Aman dari Bintulu ke Kuching. Hasil pemeriksaan mendapati lori tersebut membawa muatan kotak-kotak berisi rokok tidak bercukai. Pemandu lelaki warga tempatan berusia 52 tahun turut ditahan selepas gagal mengemukakan sebarang dokumen berkaitan muatan yang dibawa. Kes diserahkan kepada Pegawai Penyiasat Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah Serian bagi tindakan serta siasatan lanjut. ACP Syamsul Kasim berkata pasukannya terus aktif melaksanakan operasi kontraban dalam usaha membantras kegiatan penyeludupan di seluruh negeri. Sepanjang tahun 2020, 50 kes akta kastam telah pun berjaya dilaksanakan oleh pasukan Polis Marin. Dan kalau mengikut perbandingan 1 Januari hingga 18 Mei 2020, kita telah berjaya melaksanakan dan iaitu 27 kes di bawah akta kastam. Dan setakat ini pada tahun 2021 bermula 1 Januari hingga 18 Mei ini kita telah berjaya melaksanakan tangkapan sebanyak 20 kes. Beliau menyatakan demikian dalam sidang media di Markas Pasukan Polis Marin Bintawak, Kuching. ACP Syamsul memaklumkan jawatan kuasa Ops Kontraban telah dibentuk di peringkat kontijen Polis Sarawak bagi memantau serta bertindak terhadap kegiatan penyeludupan kontraban di negeri ini. Sekian berita dari Sarawak. Kita kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vanessa.
PPS Beaufort ditutup manakala PPS Tenom kekal 26 penduduk terjejas, antara laporan semasa dari negeri di bawah Bayu. Jadi langsung bersama Anisia Daulus. Silakan. Baik Miza, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita dimulakan dengan perkembangan banjir. Setakat 4 petang tadi, jumlah penduduk terjejas banjir ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS menurun iaitu hanya 26 orang. Menurut kenyataan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah, PPS Dewan DSP Muhammad Dun Banir Beaufort yang sebelum ini menempatkan 46 orang melibatkan 12 ketua isi rumah KIR dari 45 buah kampung ditutup sepenuhnya pada pukul 2.40 petang. Ia berikutan pemantauan di lokasi hotspot mendapati kawasan tersebut telah pulih. Manakala di Tenom, jumlah penduduk terjejas di PPS Rumah Kebudayaan Kalangkanar kekal 26 orang melibatkan 5 KIR dari 11 buah kampung. Sebelum ini, keadaan cuaca yang tidak menentu ketika ini menyebabkan paras air sungai di beberapa daerah meningkat dan melimpah sehingga menenggelamkan beberapa jalan serta kampung. Susulan kebakaran melibatkan 29 rumah di Kampung Meruntung, Lokawi pada Sabtu lalu. Penduduk terjejas yang masih berada di 2 pusat pemindahan sementara PPS iaitu PPS Serigai dan PPS Keramat di Putatan diberi tempoh sehingga Ahad ini untuk mencari tempat tinggal sebelum PPS berkenaan ditutup sepenuhnya. Pegawai Daerah Putatan Zainuddin Haji Awang berkata, penduduk terjejas telah diberi kebenaran mendirikan semula rumah mereka di tapak berkenaan seperti dimaklumkan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor ketika lawatan ke kedua-dua PPS tersebut pada Isnin lalu. Perdana Menteri telah memberi kebenaran kepada penduduk-penduduk bangsa-bangsa ini untuk membina semula rumah-rumah mereka di kawasan yang terbakar tersebutlah. Dan dalam masa yang sama, kerajaan negeri juga akan memberi bantuan kepada mereka untuk mendirikan rumah mereka semula bentuk-bentuk yang sewajarnya lah. Zainuddin yang juga pengerusi Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Putatan menyatakan demikian ketika menjadi tetamu segmen Cerita Pagi Sabah dalam rancangan Selamat Pagi Malaysia di TV1. Sementara itu, penduduk yang ditemui sememangnya sangat mengharapkan bantuan dan berterima kasih atas usaha kerajaan membantu mereka mendirikan rumah semula. Harapan saya kepada yang berkenaan tu kalau boleh kami dapatlah rumah kami, tempat kami balik kena dalam keadaan yang kami sekarang ni sehelai sepinggan sebab kami adalah anak jati Kampung Meruntung. Harapan saya untuk dibina balik rumah kami untuk pertolongan lah kan, untuk kami tinggal, untuk penempatan kami berharap sangat kami untuk mendapat rumah kami balik. Rumah lah yang kami tuntut. Pasal daripada hari ini mungkin tinggal dalam sehari 2 saja kami di sini. Lepas tu dipindahkan pergi tempat yang macam ini juga. Kalau yang kami harapkan boleh dapat tempat yang selesa lah. Dalam kebakaran pada pukul 5.30 petang itu, sejumlah 259 penduduk membabitkan 54 keluarga hilang tempat tinggal apabila 29 rumah musnah dan 7 lagi rosak teruk. Gangguan emosi itu antara cabaran berat perlu dihadapi individu yang disahkan positif COVID-19. Seorang bekas pesakit Mai Yahya, 38 tahun yang bekerja sebagai juru makeup sambilan berkongsi dengan RTM pengalamannya ketika disahkan positif COVID-19 pada November lepas. Perkongsian Mai bermula pada saat beliau disyaki dijangkiti wabak tersebut iaitu semasa mengikuti rombongan penggambaran drama selama sebulan di Kota Belud. Katanya beberapa hari selepas penggambaran dimulakan, beberapa kru produksi mengalami demam sederhana. Pada awalnya mereka menganggapnya sebagai demam biasa sehinggalah seorang kru disahkan positif oleh Hospital Kota Belud menyebabkan kesemua kru lain dikehendaki menjalani ujian calitan. Masa tu kita tengah COVID ni. Jadi kita berteka-teki, adakah aku ni demam, adakah aku ni COVID. Tapi pada masa yang sama kami tidak ada deria rasa, tidak ada deria bau, tidak ada selera makan. Sebelum menerima keputusan ujian calitan, Mai meminta kebenaran menjalani kuarantin di rumahnya di Kota Kinabalu. Tanggal 27 November, Mai disahkan positif. Bagaimanapun beliau tidak dihantar ke pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC, sebaliknya hanya dipantau di rumah secara dalam talian oleh jururawat KKM. Jadi tu, diorang call saya
ada nurse atas talian dipanggil, jururawat atas talian. Diorang call saya setiap hari. Pagi dan petang. Pagi dong call, petang dong video call. Diorang sentiasa mengupdate, diorang tanya saya. Bagus juga diorang tanya kebajikan saya. Kini, Mai sembuh sepenuhnya dan menzahirkan rasa syukur kepada barisan hadapan atas usaha dan pengorbanan tanpa henti membantu negara berperang dengan pandemik berbahaya itu. Beliau menasihati orang ramai supaya sentiasa berwaspada dan turut memain peranan membantu kerajaan mengukuhkan benteng melawan pandemik. Ini termasuk mematuhi SOP ditetapkan dan segera mendaftarkan diri untuk vaksinasi. Malaysia Relief Agency MRA Sabah menyambut baik komitmen kerajaan melaksana usaha pemerkasaan belia ke arah pembangunan modal insan yang lestari dan berinovasi tinggi. Pengerusinya Muhammad Lutfi Hafifi Japili berkata, ini termasuk melalui pakej bantuan program strategik memperkasa rakyat dan ekonomi pemerkasah yang perlu digerakkan secara efektif bagi memanfaat belia luar bandar. Golongan belia luar bandar tidak terkecuali terkesan dengan penularan pandemik COVID-19. Muhammad Lutfi berharap pendekatan turun padang terus dilakukan pihak kepimpinan kerajaan di kawasan luar bandar bagi membolehkan lebih banyak keperluan dan permasalahan rakyat termasuk belia diatasi. Saya rasa peluang ini perlu juga dibuka dengan lebih meluas kepada anak-anak muda di pedalaman ataupun di kawasan luar bandar. Kerana saya melihat bahawa kumpulan ini juga harus tidak boleh dilupakan dalam usaha inisiatif ini. Kerana mereka juga terkesan dengan pandemik COVID-19. Muhammad Lutfi dihubungi RTM di Kota Kinabalu bagi mengulas mengenai amanat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin sempena Hari Belia Negara 2021 di Ibu Negara baru-baru ini. Dalam amanat tersebut, Tan Sri Muhyiddin memaklumkan kerajaan PN telah memperkenalkan beberapa inisiatif khusus untuk golongan belia dalam pemerkasa di bawah inisiatif ke-19 Prihatin Belia bagi memastikan segala dasar kerajaan kekal relevan dengan keperluan semasa golongan belia. Kementerian Belia dan Sukan juga bekerjasama rapat dengan Majlis Belia Malaysia mengambil inisiatif merangka modal pembangunan belia baharu. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah bayu petang ini. Jaga jarak dan pakai pelitup separuh muka ketika berada di tempat awam. Kita jaga kita kembali bersama Miza. Silakan Miza. Baik, terima kasih. Kealpaan pematuhan SOP menjadi pencetus peningkatan semula kes COVID-19 di negara ini dan senario itu juga menyaksikan lokaliti yang dikenakan PKPD perlu menjalani pelanjutan tempoh pelaksanaan. Jadi laporan itu antara perkembangan semasa dari Pahang dan langsung bersama Rozi Hanis Abdul Rahman. Silakan. Miza, peningkatan penularan wabak COVID-19 di Kuantan telah dikesan berlaku sebelum pelaksanaan PKP di daerah itu pada 10 Mei lepas. Peningkatan kes jelas Ketua Polis Daerah Kuantan ACP Muhammad Nur Yusof Ali berikutan kegagalan masyarakat mematuhi SOP yang telah menjadi norma baharu dalam kehidupan sejak pandemik COVID-19 melanda dunia tahun lepas. Berikutan peningkatan kes memerlukan hampir 4,000 penduduk Taman Tanah Putih Baharu dikenakan PKPD pada 5 Mei hingga semalam sebelum dilanjutkan sehingga 25 Mei ini. PKPD turut dikenakan kepada 1,000 penduduk perkampungan Seri Kemunting semalam sehingga 30 Mei ini. Ada juga orang bertanya kenapa ada PKP, kes makin meningkat. Saya ingin jelaskan bagi daerah Kuantan hasil daripada mesyuarat bersama dengan pihak kesihatan dan sebagainya. Kes yang posisi itu, saya melihat ia kejadiannya sebelum daripada PKP. Sebelum daripada 12 hari bulan. So, ada kes-kes yang berlaku pada 3 hari bulan Mei, ada 8 hari bulan Mei, yang mana terkesan dia positif. So, dia memberi satu gelembung baru ataupun kluster baru. Sehingga semalam, lebih 5,000 individu termasuk kontak rapat penduduk Tanah Putih Baharu telah melakukan ujian saringan COVID-19 dengan 330 daripadanya positif dan menjalani pemantauan di rumah. Sementara di perkampungan Seri Kemunting, 16 orang dikesan positif COVID-19 daripada 174 individu yang melakukan ujian saringan dan tidak mustahil jumlah itu semakin meningkat.
Bercakap di Ibu Pejabat Polis Daerah Kuantan, beliau turut menegaskan pelaksanaan SOP yang lebih ketat akan dikenakan sekiranya masyarakat masih gagal mematuhi SOP ketika ini. Akibat membahayakan keselamatan pengguna, jambatan gantung Kampung Sungai Dingin dan Kampung Mampang Berulang yang merentasi Sungai Semantan di Temerloh diarah tutup serta-merta. Pihak berwajib juga telah mengambil tindakan sebelum ianya tular di laman sosial. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Datuk Seri Muhammad Syakar Samsudin memaklumkan Jabatan Kerja Raya JKR telah mengambil maklum mengenai perkara itu dengan mengambil tindakan membaik pulih fasiliti berkenaan. Jadi sebenarnya tindakan telah pun diambil. Cuma mungkin yang memviral itu mungkin dia tak tahu. Dan kita telah minta supaya JKR memeriksa dan JKR telah pun menyetapkan bahawa jambatan ini tidak boleh digunakan lagi lah sehingga ianya dibaiki. Beliau yang juga adu lancang berkata, kerajaan negeri juga memberi jaminan jambatan gantung yang terdapat di daerah ini akan sentiasa dipantau. Beliau turut mengakui kebanyakan jambatan gantung perlu diselenggara demi menjaga keselamatan pengguna. Beliau menyatakan demikian selepas meninjau kerosakan jambatan gantung Mampang Berulang di Mentakap Temerloh baru-baru ini. Dalam pada itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Kemajuan dan Keselamatan Kampung JKKK Kampung Mampang Berulang, Hassan Basri Moin berkata, kerosakan jambatan akibat banjir awal Januari lepas mendedahkan pengguna terhadap risiko setiap hari. Harap dapat disegerakan dengan segeralah, sebabnya lalu lalang ni agak kritikal juga untuk budak-budak nak pergi sekolah, ya semua sekali lah. Itu dan juga diharap dipercepatkanlah pembaikan jambatan ini. Setakat ini terdapat 6 jambatan gantung di daerah Temerloh, masing-masing di Kampung Dala, Kampung Kelubi, Kampung Mambang Berulang, Kampung Sungai Dingin, Kampung Lompat dan jambatan gantung Kuala Semantan Esplanade Temerloh. Mengambil inspirasi budaya masyarakat Jepun, Jawatan Kuasa Surau Auradah Al-Faizin Taman Berserah Ria di Kuantan telah memanfaatkan longkang surau dengan mengubah suai menjadi kolam ternakan ikan sejak awal April lepas. Sebahagian longkang surau sepanjang 50 meter dengan kedalaman 1.5 meter itu diubah suai untuk menempatkan kira-kira lebih 1,000 benih ikan tilapia untuk permulaan. Pengerusinya Nazaruddin Mahmud berkata, inisiatif itu turut mendapat sokongan Perbadanan Pengurusan Sisa Pepeja dan Pembersihan Awam dan Alam Flora dengan memberi sumbangan bagi menjayakan projek berkenaan selain sumbangan persendirian dan juga kariah surau. Kita tengok longkang ni tak ada air longkang, cuma manfaatnya air hujan lalu. Jadi kita terfikir air bukit pun ada. Jadi kita ajukan kepada Kariah ni, Kariah bersetuju, bersepakat untuk buat kolam longkang. Kolam longkang. Lepas tu kita wawakan, alhamdulillah dapat bantuan dan sumbangan dari Alam Flora. Alam Flora menyumbang segalalah kelengkapan untuk kolam ikan ni. Sistem saliran air di kolam ini juga menggunakan sepenuhnya air bukit berikutan kedudukan surau berhampiran Bukit Toki. Sebelum ini, Kariah Surau bergiat aktif menanam pelbagai jenis tumbuhan herba dan sayuran seperti cili, bendi, terung dan kangkung sejak awal tahun lepas. Hasil tanaman dan ikan dijual kepada orang ramai dan diinfakkan untuk tabungan masjid. Orang ramai yang ingin menghulurkan sumbangan boleh berbuat demikian menerusi talian atau akaun bank seperti tertera. Laporan itu menutup perkembangan semasa dari Pahang. Lindung diri, lindung semua. Salam hormat dan jumpa lagi. Baik, terima kasih Rozi.
Berkuat kuasa esok sehingga 3 Jun depan, Kampus Universiti Teknologi Malaysia UTM Skudai Johor dikenakan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Pelaksanaan itu berikutan 49 kes positif COVID-19 telah direkodkan hasil daripada 346 ujian saringan yang dijalankan KKM. Kenyataan Menteri Kanan Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan KKM melaporkan kadar positif yang tinggi iaitu 14.2% serta taburan kes positif serta kontak rapat telah menular di beberapa kolej. Pelaksanaan PKPD itu bagi memudahkan KKM menjalankan pengesanan awal kes COVID-19 serta menyekat penularan jangkitan ke kawasan luar. Menteri Penyelaras Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan Khairi Jamaluddin mengingatkan Ketua Menteri Pulau Pinang Chow Kun Yeow dan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng supaya tidak mempolitikkan isu vaksin, dan beliau mengulas kenyataan Chow yang memohon Kerajaan Persekutuan meluluskan sumbangan 2 juta dos vaksin Sinovac dari sebuah syarikat swasta untuk kegunaan rakyat di negeri itu. Menurutnya, surat tawaran kepada Ketua Menteri Pulau Pinang itu dikirim oleh seorang individu bernama Yong Chi Kong dari Kota Kinabalu, Sabah yang mendakwa sebagai pengarah urusan di syarikat Zingtai Development Enterprise Limited yang berpangkalan di Hong Kong. Dan selepas melakukan semakan dengan syarikat Sinovac Biotech Limited, tawaran sumbangan vaksin tersebut dipercayai satu penipuan. Senang kata, apa yang ditunjuk oleh Ketua Menteri Pulau Pinang semalam, kononnya ada sumbangan tawaran 2 juta dos, adalah satu perkara yang palsu. This is a scam. This is bogus. Ini adalah bogus. Ya, ini adalah tidak benar sama sekali. Kita cek dengan Sinovac, tiada apa-apa urusan. Kita cek dengan company records di Hong Kong, syarikat ini tidak wujud. Malah tidak ada sesiapa pun yang kenal Yong Chi Kiong, lorong lot 22, lorong Kenawai 5, Taman Sinar Baru, Jalan Damai, Kota Kinabalu, Sabah. Jadi macam mana Kerajaan Negeri Pulau Pinang boleh menggunakan skam ini untuk menuduhkan Kerajaan Persekutuan telah menghalang derma 2 juta dos vaksin untuk Pulau Pinang. Ya, saya nak tegaskan sekali lagi bahawa sekiranya ada mana-mana pihak yang ingin membantu Malaysia, kerajaan negeri dengan menyumbangkan bekalan dos vaksin, saya mengalu-alukan. Tetapi ia mestilah mengikut saluran yang ditetapkan. Beliau berkata demikian dalam sidang media secara maya. Sehubungan itu, Khairi akan meminta Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin COVID-19 untuk membuat laporan polis bagi mengetahui identiti individu bernama Chong Chi Kong itu. Ketika umat Islam bergembira meraihkan Aidilfitri bersama keluarga mengikut SOP yang ditetapkan, petugas hospital diterus komited memberi khidmat kepada masyarakat dalam membendung pandemik COVID-19. Jadi kita ikuti laporan khas yang disediakan wartawan Hana Adlin Nasution Ahmad yang menelusuri kerjaya petugas hospital ketika Hari Raya Aidilfitri. Bagi petugas kesihatan di Pusat Perubatan Mawar MMC Seremban, sinari itu menjadi kebiasaan kerana bagi mereka kepentingan pesakit adalah menjadi keutamaan. Menurut pakar ortopedik Johan Johari yang sudah berkhidmat selama 16 tahun, menganggap ia sudah menjadi lumrah bagi seorang pengamal perubatan untuk mendahulukan pesakit berbanding diri sendiri. Macam satu tanggungjawab bersama yang seperti yang kita kena tunaikan as a team kolektif macam itulah. So even though saya terpaksa kerja pada Hari Raya, saya mesti anggap positif pasal memang saya tahu kita ada pesakit yang kita kena jumpa, dia pun ada problem dia sendiri pada Hari Raya. Jururawat Nur Zatin Nitakin Zulkifli, beliau tidak pernah berkira untuk memberi peluang kepada rakan-rakan yang sudah berumah tangga untuk bercuti pada Hari Raya.
komitmen dan persefahaman antara mereka mewujudkan suasana gembira walaupun terpaksa menyambut Aidilfitri semasa bertugas. Sedih tu tak rasa sangat sebab kita berada di samping kawan-kawan yang Melayu yang sambut raya juga, di mana masing-masing pun ada bawa makanan untuk contohnya rendang, ketupat. So suasana raya tu masih ada. Dekat ward pun kita ada buat dekorasi raya. So macam tak terasa sangat lah. Bagi pemangku Ketua Pegawai Eksekutif Pusat Perubatan Mawar, Dr. Ong Chiu Ping, pihaknya mengamalkan penjadualan secara giliran untuk bercuti menyambut perayaan kepada semua kaki tangannya. Okey, kami telah ada pelan kontingensi sekiranya berlaku contohnya insiden-insiden kecemasan di mana terdapat kehadiran pesakit, bilangan pesakit yang ramai. Kami telah ada senarai petugas kesihatan yang telah bersiap sedia untuk kembali bertugas apabila dipanggil oleh pihak pengurusan hospital. Sekalung penghargaan buat petugas barisan hadapan sektor perubatan yang tidak mengenal erti jemu dalam menjalankan tugas, terutama ketika negara berdepan pandemik COVID-19. Sebagai rakyat, hargailah pengorbanan mereka dengan terus mematuhi SOP dan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Usah jadikan alasan menyambut Aidilfitri untuk apa yang kita masih belum menang. Hana Adlin Nasajun Ahmad, RTM. Orang ramai perlu berhati-hati dan memastikan bantuan kepada rakyat Palestin disampaikan melalui saluran yang betul. Menurut Presiden Muslim Care Malaysia Zulkifli Wahijan, terdapat segelintir individu yang mengaut keuntungan dengan menggunakan nama pertubuhan bukan kerajaan NGO untuk mengutip dana. Jelasnya mereka menggunakan platform media sosial dan aplikasi WhatsApp untuk meraih simpati penderma. Jadi berhati-hatilah kepada orang-orang yang cuba untuk mengambil kesempatan di waktu yang kesusahan orang Gaza pada waktu ini. Ada juga yang sebelum ini menggunakan nama Muslimkah, menggunakan WhatsApp palsu, menggunakan profil exco Muslimkah yang ada dan mereka menggunakan menirunya dan mereka memohon sumbangan daripada ramai. Nauzubillah, mudah-mudahan benda tidak berlaku dan harap semua dapat berhati-hati. Kalau ada panggilan ataupun WhatsApp daripada orang yang bertukar nombor semuanya, kena terujuk balik kepada Muslim Care Malaysia. Dan Muslim Care Malaysia juga diaudit oleh audit yang bertolak daripada Chartered Accountant of Malaysia. Sumbangkanlah sebanyak mana mampu kepada umat Islam di Gaza yang sedang tertindas, yang sedang diserang hebat oleh tentera Yahudi laknatullah. Muslim Care sebelum ini menggerakkan kempen kesedaran terhadap Palestin dengan menyasarkan kutipan dana sebanyak 5 juta ringgit bagi membantu perjuang umat Islam di negara berkenaan yang tertindas akibat kekejaman rejim Israel. Taktik mengupah pemandu lori untuk menghantar minyak masak bersubsidi ke lokasi transit sebelum diseludup ke negara jiran tidak berhasil apabila modus operandi itu dikesan pihak berkuasa. 5,440 kg minyak masak di Tanah Merah, Kelantan disita semalam. Ketua Pegawai Penguatkuasa Negeri Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP Kelantan, Azanizam Effendi Juri berkata, taktik itu dikesan pasukan pegawai penguatkuasa KPDN HEP Kelantan dengan kerjasama pasukan polis Marin Wilayah 3 Pangkalan Kubur Tumpat. Hasil risikan hampir 2 minggu di lokasi sekitar sempadan negara, pasukan operasi menjejaki sebuah lori bermula pukul 4 petang dari Gua Musang menuju ke sekitar sempadan negara berhampiran Kampung Air Batu, Panglima Bayu, Tanah Merah. Dalam serbuan kira-kira pukul 6 petang itu, 2 lori 3 tan bersama pemandu ditahan. Pemeriksaan menemui lebih 5,000 kg minyak masak paket 1 kg dengan nilai rampasan anggaran RM13,600. Turut dirampas 2 lori terbabit dengan nilai rampasan RM100,000 bersama 2 pemandu. Hasil siasatan awal, pemandu lori yang berusia 50-an itu mengakui mengambil upah membawa barang kawalan ke tempat transit dengan upah RM1.50 bagi setiap kotak minyak masak paket 1 kg bersubsidi. Kes disiasat di bawah Akta Bekalan Kawalan 1961.
Tengah kawalan pergerakan PKP 3.0 di seluruh negara, saingan Piala Presiden, Piala Belia, Liga M3 dan Liga Futsal Premier Malaysia MPFL 2021 bagi tahun ini terpaksa ditangguh. Perkara tersebut diputuskan oleh Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM setelah mengadakan perbincangan secara dalam talian bersama wakil dari Majlis Sukan Negara MSN dan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM. FAM dalam satu kenyataan menjelaskan MSN yang diwakili Ketua Pengarahnya Datuk Ahmad Syafawi Ismail sudah menerima dan meneliti kertas kerja berkaitan garis panduan pengelolaan perlawanan dan peraturan khas COVID-19 bagi 4 pertandingan berkenaan yang diserahkan badan induk itu menerusi Setiausaha Agungnya Stewart Ramalingam. Tarikh sepak mula yang baharu hanya akan diputuskan pada mesyuarat yang akan datang iaitu pada 7 Jun 2021 iaitu selepas tamat tempoh PKP. 4 pertandingan itu sudah menjadi mangsa COVID-19 tahun lalu apabila terpaksa dibatalkan akibat penularan wabak berkenaan. Perancang Tengah Johor Darul Takzim JDT FC Syafiq Rahim dikabarkan akan kembali menyertai Melaka United FC MUFC untuk baki saingan Liga Malaysia musim ini. Pemain berusia 33 tahun yang juga bekas kapten Harimau Melaya itu dikatakan menjadi antara pemain yang disenaraikan JDT untuk dipinjamkan ke pasukan lain. Menurut laporan, perbincangan mengenai beberapa pemain sedang berjalan dan bakal dimuktamadkan selewat-lewatnya minggu ini. Biarpun tidak mendedahkan sebarang nama, namun pemain yang dikaitkan dengan pasukan itu dikatakan beraksi di bahagian tengah. Syafiq sebelum ini kembali menyertai JDT pada Februari lalu setelah 2 musim bersama Melaka. MUFC dijangka turut akan membuat pengumuman kemasukan 2 pemain import baharu dari Brazil. Selain Syafiq, pemain yang baru diikat JDT, Gulmer Di Paula dan Ahmad Hazwan Bakri turut dikatakan berada dalam senarai yang akan dipinjamkan skuad Harimau Selatan. Sebelum ini, pengarah teknikal JDT Alistair Edwards dalam satu kenyataan menyatakan bahawa mereka akan meminjamkan pemain ke beberapa kelab dalam saingan Liga Super. Menurut kenyataan itu, 4 kelab dalam saingan Liga Super yang akan menjadi destinasi pemain mereka adalah Melaka United, Seri Pahang, Sabah dan juga UiTM. Baiklah saudara, berita wilayah berakhir di sini. Pastikan anda sentiasa patuhi SOP raya untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam hormat.